Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara nak gunakan QST trading dengan cara mudah. Okey, untuk pengetahuan korang, kebanyakan broker yang ada di Malaysia ni semua gunakan QST trading Yang mana kalau saya cerita sedikit tentang brief history tentang QST ni, boleh kata dulu dekat Malaysia ni trading platform yang paling popular adalah JTrader JTrader ni boleh kata daripada patch system lah. Jadi untuk JTrader ni boleh kata memang salah satu platform yang betul-betul memang sangat mudah untuk kita gunakan. Tetapi kebanyakan orang tak berapa suka pakai pasal platform tu lebih kepada basic. Yes, betul basic. Tetapi boleh kata order tu memang cepatlah untuk kita gunakan especially untuk trader yang gunakan untuk scalping lah. Okay, right. Yang pasal QST ni boleh kata beberapa tahun lepas lah, tahun 2017 kot kalau saya tak silap, atau 2018 dia baru diperkenalkan di Malaysia, dan boleh kata patch system dah tak provide lagi platform untuk untuk JTrader. Okay, jadi memang semua kebanyakan broker yang broker yang ada di under Bursa Malaysia Derivative memang gunakan QST lah. Alright. Jadi sebelum saya mula, jangan lupa korang boleh tekan, korang boleh like page ni, lepas tu korang boleh klik dekat loceng dekat loceng ni untuk video-video yang terkini lah, lepas tu korang boleh tengok kemudian. Okay, dan ajak kawan-kawan yang lain sekali untuk tengok video ni, yang mana video ni harap dia dapat membantu trader lah untuk menggunakan platform dengan lebih mudah ya. Alright, okay, jom kita tengok dulu. Saya nak tunjukkan dahululah macam mana kita nak masukkan order. Okay, right. Okay, cara nak masukkan order melalui minta maaf bukan AES, melalui QST desktop Okay, cara nak masukkan order ni boleh kata memang adalah benda basic Jadi ini benda yang perlu diketahui oleh trader futures lah. Yang mana kebanyakan orang yang baru nak berjinak di dalam order futures ni, dalam futures korang perlu tahu order yang korang nak masukkan. Okay, reason dia kenapa saya ada jumpa ramai trader mereka kata trader yang daripada forex, diorang daripada forex, dan apa yang diorang buat, diorang masukkan order melalui itu. Memang super simple tetapi malangnya sebenarnya order tu ada explanation dia, dan di dalam features ni of course kita perlu tahulah benda tu. Okay, macam mana kita nak masukkan order. Alright, so first kali kita ada entry Okay, untuk entry ni boleh kata sebelum kita masuk trading, kita akan tengok maksudnya kita akan tengok melalui technical analyst. So apa-apa jenis indikator yang kita pakai dulu pada waktu tu, kita akan tengok. Okay, sama ada dia akan bagi kita signal buy ataupun signal sell. Okay, right. Jadi lepas kita buat keputusan, barulah kita akan masukkan order di dalam trading platform. Okay, platform yang kita akan gunakan adalah QST. Jadi asas di dalam trading ni, kita hanya perlukan entry dengan exit. Dua benda penting ni saja Dua je benda yang paling penting korang perlu tahu. Okay, right. Entry sebenarnya dia boleh dimasukkan melalui tiga cara. Nampak? Dia boleh masuk daripada tiga cara lah. So boleh kata memang ni memang banyak cara dia. Okay, so salah satu dia market, limit ataupun stop limit. Okay, untuk exit pula, okay, exit dia simple je. Dia ada dua cara juga. Dia sama ada terkena stop loss ataupun terkena kita punya take profit. Okay, take profit yang mana untung lah. Yang stop loss dia boleh kata rugi lah Right. Okay, pesanan beli, okay, ataupun buy, right. So first kali kita akan tengok dari segi buy. Untuk tiga cara sebenarnya ada tiga cara untuk kita masuk buy. So cara yang pertama adalah market. Okay, jadi market ni boleh kata apa-apa harga yang tertera dekat seller. Okay, apa-apa harga yang tertera pada waktu tu. Okay, perlu diingatkan, perlu diketahui untuk order ni sebenarnya kita akan tengok daripada dua harga. So dalam harga tu dia ada bid dengan ask. Okay, so nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak masukkan. So daripada bid and ask, jikalau kita nak buy market, kita akan terus beli dekat seller price, dan jikalau kita sell market pula, kita akan terus sell dekat buyer price tapi itu tak apa, sell nanti saya akan explain dengan lebih lanjut. Okay, alright. Order yang kedua kita ada order limit. Ni limit
So boleh kata limit ni boleh kata kita menunggulah. Maksudnya kita akan menunggu harga tu jatuh dulu, barulah order kita akan kena. Okay. Lepas tu yang ketiga, kita ada stop limit. Okay. So stop limit order ni untuk apa sebenarnya? Okay. Stop limit order ni sebenarnya function dia yang kita gunakan hanya untuk buy on breakout. Okay. Maksud dia katakan pada waktu tu kita nak tunggu. Okay. Kita nak tunggu buy dekat highest price. So katakan harga CPO pada waktu tu 3,000, kita nak buy dekat 3,050. Okay. Dan jikalau kita nak buy limit, of course kita kena buy below. Tak padahal kita nak buy on breakout. Katakan pada waktu tu kita nampak ada double bottom. So pecah double bottom, dia dekat neckline tu kita nak masuk buy. Okay. Jadi masa kita nak masuk buy tu, of course kita kena tekan stop limit. Maksud dia kita queue siap-siap, once kalau dia breakout order kita akan kena. Okey. Berbeza daripada ada yang beberapa saham yang kita jumpa broker saham yang ada dekat Malaysia dia gunakan stop limit sebenarnya untuk gunakan stop loss. Okey. So memang berbeza sebab stop limit yang kita gunakan di dalam futures ni hanyalah untuk entry on breakout saja. Okey. Alright. Jom kita tengok cara dia. Cara yang pertama, okey, katakan kita nak buy. Okey, daripada buy ni kita nampak pattern 1 2 3 lah. Ini expectation kita. Masa market tengah naik, lepas tu dia retrace sekejap ataupun pullback, kita nampak ada harga semasa pada waktu tu adalah 2830. Okey. Jadi kalau saya nak buy, okey, kalau saya nak buy below daripada 2830 ataupun harga buy limit dekat bawah ni 2810. So maksud dia saya akan buy limit, buy menunggulah ke bawah. Right, lepas tu kita ada buy stop limit. Okay. So maksud dia buy stop limit ni kita hanya gunakan untuk breakout saja. Okay. Lepas tu harga semasa 2830, kita nak buy dekat 2850. Kalau kita buy bawah daripada 2830, maksud dia kita akan buy limit lah. Okay. Right. Okey, jom kita tengok dulu dalam mana dalam platform macam mana nak masukkan order di dalam platform ni. Okey. Alright. Hari ni saya ada tunjuk sikitlah RHB ada ni boleh kata ada paper trading lah yang ada dekat dalam dan kita boleh cubalah untuk siapa yang nak gunakan. Okey. Alright. Okey, asas entry tadi saya ada bagi tahu. Yang pertama kita nak buy market. Okay. Right. Untuk kita buy market, bila korang tengok di dalam platform ni, sekejap bila korang tengok dalam platform ni, saya ada satu setting yang memang mempermudahkan korang untuk gunakan. Maksud dia di sebelah kiri ni adalah price feed dan sebelah kanan ni boleh kata ada charting. Okay. Dan di bawah ni boleh kata order order yang kita tengah queuing dan apabila order kita hit dia akan masuk ke sebelah kanan ni. Okay. Position and fill dan sebelah kiri ni adalah order and position monitor. Okay. Dan di bawah ni adalah harga-harga. Macam saya bezakan, saya pecahkan masuk ke harga yang berbeza. Okay. Alright. Jadi kita tengok dekat dalam ni macam mana kita nak buy. Okey, untuk setting ni sebenarnya nanti korang boleh PM saya dan saya akan bagi dan saya akan guide macam mana korang nak masukkan template yang saya buat ni Macam ni ada setting ni nanti saya akan bagilah especially untuk klien nanti Right. Kita tengok dulu macam mana kita nak buy market. Nampak macam banyak sangat button kan? Okey. First kali korang tengok ya dekat last price ni dia ada sell dengan buy. Okey. Right. Jadi, cara kita nak buy market katakan kita ambil CPO punya contoh CPO untuk bulan Februari Okey, kalau saya nak buy market, korang tengok B. Okey, buy lah maksud dia. Kalau S ni maksud dia sell Kalau saya buy market, saya hanya tekan dekat sini buy je. Dan bila korang nampak ni dekat dalam, korang tengok berapa lot yang korang nak masuk. Okay, kalau nak masuk 2 lot, korang tukar je harga 2 lot. Tapi kalau korang nak mudah dan cepat, tekan je nak panas dekat sebelah kiri Okay, hari ni kita akan masuk roughly dalam 10 lot lah. Ini sebagai percubaan dia Right, lepas tu saya nak buy market. Kalau nak buy market, terus tengok dekat order type bawah ni, tukar ke MKT MKT bukan Makati maksud dia market order. Okay, jadi kalau saya nak buy, saya akan terus buy market. Okay, pap. Ni dia akan keluar fill confirmation ataupun fill order dan dia akan bagi tahu paper trading yang saya buat. Saya dah bought 10 lot of 10 February 22 CPO electronic at 4876. Ini sebagai contoh dia lah macam saya bagi tahu tadi, kalau kita nak tengok harga untuk buy market tu, maksud dia kita kena tengok dekat bid and ask. Kalau saya buy market macam dalam case tadi, terus akan ambil dekat 4876. Okey.
Dah settle buy market. Right. Sekarang ni kita tengok macam mana kita nak Q buy limit pula. Right, untuk buy limit, kita akan tekan buy juga. Okay, dekat bid ni, color biru ni. Lepas tu dia memang dah auto limit. Okay, katakan pada waktu tu kita nak masuk dalam 5 lot 5 lot. Okey, harga semasa, okey, market dah tutup tapi saya tunjukkan je lah Harga semasa 487 4849 untuk CPO bulan Februari 2022. Jadi apa saya akan buat? Saya nak buy katakan harga dekat 4800 So saya akan Q lah harga 4800. Saya nak buy CPO MPCG. Okey, untuk bulan-bulan ni seriously memang sangat penting. G ni maksud dia adalah bulan Februari. 8 price 4800. Okay, dah settle, barulah saya akan tekan buy. Okay, bila saya tekan buy, order tu akan masuk ke sebelah kiri. Okay, untuk sebelah kiri ni kena ingat order end position, dia bagi tahu order yang tengah queuing dan sebelah kanan ni order yang dah fill. Okay, right. Kalau fill dia akan masuk kanan, kalau dia queuing dia akan pergi ke sebelah kiri. Okay, right. Last kali kita nak buy stop limit. Okay, macam yang saya bagi tahu harga semasa untuk CPO pada waktu tu last price dia dekat 4849 harga semasa 4849 contoh dia. Jadi saya nak buy on record ataupun dipanggil sebagai bobo. Jadi bobo yang saya nak masukkan tu, katakan saya nak buy 20 ticks higher from the current price. So 4849, okay, saya nak buy 4869. So saya akan tekan buy. Okay, lepas tu 4869 tapi jangan terus tukar harga dekat dalam. Korang tukar dulu pergi ni, okay. Tukar pergi STWL stop with loss lah saya panggil. Okay. Katakan masa tu saya nak buy on breakout 3 lot, harga dekat level atas current price 4849 dan saya nak buy 4869. Okay. So apa saya buat, saya akan tukar harga 4869. Saya nak buy on breakout 4869. Okay. Stop with limit ataupun stop with loss. So maksud dia kita akan Q harga limit dahulu. Selepas tu barulah kita akan Q untuk harga stop. Okay. Untuk selamat, korang boleh Q stop ni, stop limit. Ingat je, stop limit maksud dia harga naik ke atas. Jadi lebih selamat kalau korang Q order harga sama ataupun stop tu ni, boleh kata dekat limit ni. Boleh kata selalunya saya akan letak 5 tick higher lah. Okay. Tapi tak apa, untuk permulaan siapa nak buy on record, korang just gunakan buy stop limit, letak harga yang sama saja. Okay, dah settle. Okay, 3 lot CPO untuk bulan Februari saya akan tekan buy. Nampak order saya tengah queuing. Nampak. Okay, buy stop limit. Okay, dia ada bagi tahu lah order type dekat dalam STL stop limit. Lepas tu harga dekat berapa? Macam ni lah. Okay, harga yang ada dekat dalam. Alright. Dah settle. Order pertama tadi buy market, order kedua buy limit, lepas tu yang ketiga order buy stop limit. Okay, right, jom kita tengok dekat next slide pula. Okay, okay, sekarang ni kita tengok dekat pesanan jual ataupun sell order. Okay, sama juga untuk jual, kita boleh buat melalui 3 cara. So, cara yang pertama, kita boleh sell market. Okay. Cara yang kedua, kita boleh sell limit. Okay. Sell market ni, maksudnya kita willing to sell apa harga yang tertera pada waktu tu. Okay. Dekat buyer terdekat lah. Sebelah kiri tu nanti saya akan tunjukkan. Lepas tu kita ada sell limit. Okay. Sell limit maksud dia sell higher dan kita menunggu. Kalau dia cecah atas, dia meningkat satu, dia touch pub, order kita kena lah. Okay. Dan last sekali kita ada sell stop limit. Sell stop limit ni kita gunakan untuk sell on breakout. Okay. Katakan kita nak sell below daripada current market price. So kita akan gunakan sell stop limit. Okay. Saya bagi satu contoh dekat dalam ni. Okay, kita tengok harga semasa untuk CPO pada waktu tu 2560, dia dah jatuh macam ni. Lepas tu dia naik sikit lepas tu dia on the way nak breakout lah, nak tekan pada waktu tu. Okay, jadi kalau saya nak sell market, kalau saya nak sell limit, maksud dia saya akan sell dekat level atas. Maksud dia above daripada harga semasa. Itu kalau saya nak sell higher lah, sell limit. Kalau saya nak sell stop limit, katakan
saya nak sell on breakout, okey. Sell on breakout harga semasa 2560, tetapi kita nak sell on breakout 2530. Jadi kita akan sell stop limit. Maksudnya kita akan masukkan sell stop limit lah order yang ada di dalam QST, okey. Okey, kejap Alright. Mari jom kita tengok di dalam QST apa yang kita nampak. Macam mana nak masukkan order di dalam QST ni Alright. Sama juga macam tadi. Yang pertama tadi kita ada sell market So sell market. Okey, katakan pada waktu tu kita nak sell untuk ni saya bagi contoh lain lah pula. Okey. Katakan masa tu saya nak sell untuk X untuk bulan apa? XZ. Untuk FKLI Okey, KLCI futures saya nak sell dekat bulan November. So bulan November X ni saya pun tak ingat. Okey. Right, untuk bulan November saya nak sell, okey. Saya akan tekan dekat seller price ni ataupun tanda S saya akan tekan S. Okey. Bila saya nak sell market, saya akan terus tukar ke MKT So kita tukar MKT, lepas tu katakan saya nak sell KLCI futures ni harga market lah, okey. Untuk market ni korang kena faham kena tengok bid and ask, okey. Okey, saya tanda kejap Bid and ask, kalau saya nak buy market dalam case tadi 1511. Kalau saya nak sell market pula, kita akan terus sell dekat bid price ni So kita akan dapat harga 1506, okey. Satu lot kita cuba, kita sell ZAS. Okey, nampak? Order confirm, dia akan keluar order ticket ataupun confirmation dekat dalam ni, okey. Saya dah sell dekat 1506. Dah settle, okey. Okeylah. Jadi kita akan tengok kemudian mana harga dia dekat dalam Nanti saya akan go through lagi tempat yang lain, okey. Right. Contoh yang kedua pula, katakan harga semasa untuk KLCI futures pada waktu tu 1508. Tetapi saya nak sell higher. Katakan saya nak sell 1520, okey. So apa saya akan buat? Sama juga, saya akan tukar harga dia untuk limit 15 berapa tadi saya cakap 15 20 tick lah, sama 1528 lah katakan 1528 saya sell lah. So saya akan sell higher lah, maksud dia last price 1508. So kita nak sell higher, okey, ataupun sell normal. Jadi kita akan tukar harga dia, limit sama juga biarkan dulu dia limit, barulah kita akan tekan sell, okey. Bila kita tekan sell, price change detected, okey, tak apa right. 1508, okey. Tak apalah, kita tengok dulu ni dia akan keluar lah. Maksud dia saya cuba sell KLCI futures dekat 1506 151 highest lah, boleh kata 1528 lah ini contoh yang saya nak bagi tahu dekat korang tadi, okey. So macam biasa order tu dia akan masuk dekat sebelah sini lah, okey. Masuk sebelah sini, jadi dia tengah queuing lah dekat dalam tu. Alright. Okey, dah settle itu untuk sell limit. Sekarang ni kita nak sell stop limit pula. Okey, saya ambil contoh untuk CPO Okey, dia sama juga. Kita tekan dulu sini, baru kita tekan sell. Okey, untuk sell stop limit ni, ini yang kena hati-hati sikit korang kena tukar order type ni daripada limit ke ni STWL ataupun stop with limit, okey. Jadi katakan harga CPO pada waktu tu adalah 4849. Okey. So saya nak sell on breakout ataupun saya nak sell below daripada harga semasa. Jadi saya akan sell 20 tick lower Maksud dia saya akan queue 48 berapa tadi 4849 4829 lah. Okay. So bila korang queue dekat sini, harga sini pun akan follow untuk beginning saya akan bagi tahu ni dahulu, nanti bila semua dah okey baru saya akan bagi tahu macam mana kita nak masuk. Okey. Alright, barulah kita tengok harga sini baru kita tekan sell. Lepas kita tekan sell, maksud dia okey, order kita akan inilah order kita akan queuing dekat sebelah sini dia akan queue dekat dalam ni lah. Alright. Ni salah satu contoh dia untuk kita cuba buy dengan sell, okey. Memang simple je, 3 je cara dia, okey. Kalau kita nak buy macam biasa tadi, saya ada cakap kalau nak buy market tukar MKT, okey. Kalau kita nak buy buy limit, kita akan dia automatik akan keluar benda ni lah, okey. Dan kalau kita nak letak stop loss bukan stop loss, kalau kita nak masuk buy on breakout, maksud dia kita akan queue dua-dua order dekat dalam ni, okey. Selalunya kita ubah harga dekat dalam ni je 1499 lah. So dekat sebelah kanan ni selalunya dia akan follow. Oh tak, dia tak follow Sekejap. 1499 ni. Okay. Betul? KLCI. Saya pun tak pasti kenapa. Limit
Okey, tak apa. Ini saya pun tak pasti kenapa dia keluar macam tu. So boleh kata itu je lah cara dia yang kita nak cuba masuk. Okey. Buy, limit, market dengan stop with limit. Okey. Stop with limit lah. Alright. Kalau kita nak sell pula, dia sama. Korang tengok dekat button ni. Korang tekan sell dulu. Barulah korang tukar market, limit ataupun korang nak masuk stop with limit. Okey. Macam ni je. Alright. Dah settle. Itu untuk entry point saja. Sekarang ni kita go through semula dekat slide. Saya akan tunjuk sikit. Harga semasa je ni. Okay, saya dah explain tadi. Okay, sekarang ni kita tengok contoh untuk buy. Okay. Ini simple je ni. Anak panah ni insyaAllah boleh membantu korang lah untuk faham tentang order tersebut. Okay. Contoh kita nak buy. Okay. Kita punya expectation market akan naik ke atas. Betul? Jadi harga semasa dekat sini. Okay. Kalau kita nak buy limit, maksud dia harga rendah daripada harga semasa. Kita nak buy harga yang rendah lah. Okay. Dan kalau kita nak buy higher, maksud dia kita akan gunakan buy stop limit. Okay. So dia tinggi daripada harga semasa. Alright. Contoh untuk sell pula, dia berbeza. Ini harga semasa. So harga semasa, kalau kita nak sell limit, maksud dia tinggi. So dia terbalik lah. Yang ni buy limit rendah. So kalau kita nak sell higher, kalau kita nak sell limit, maksud dia higher daripada harga semasa. Dan last kali kalau kita nak sell on breakout, harga dia rendah daripada harga semasa. Okay. So just berpandukan anak panah, insyaAllah korang akan faham lah tentang market CPO ni. Okay. Dah settle. Sekarang ni kita tengok bahagian stop loss. Okay. Apa yang membuatkan features ni unik? Okay, disebabkan kita ada stop loss function. So stop loss function ni untuk apa? Maksud dia kita dah entry tadi kan. Kita dah buat entry point. Macam saya bagi tahu tadi yang mula-mula. Kita ada order ni, kalau boleh korang kena masukkan tiga benda yang paling penting. So pertama sekali entry. So entry point tadi ada 3 cara untuk kita masuk. Sekarang ni stop loss. Stop loss straightforward, satu sahaja untuk kita masuk. Okay. Untuk meminimalkan ataupun untuk kita tetapkan kita punya kerugian. Okay. Jadi untuk buy stop, so dia kena lagi tinggi. Dia lebih kurang sama macam stop limit. Tetapi stop limit tadi, function dia kita gunakan untuk buy on breakout. Okay. Untuk stop loss pula, kita tak akan gunakan order buy stop. Kita tak akan gunakan ni stop limit. Pasal apa? Serius memang sangat bahaya. Banyak kes yang berlaku bila korang buy on breakout, tiba-tiba dia jatuh semula dan entry tak kena, stop loss korang tak kena. Jadi stop loss ni, ini adalah harga yang confirm. Dia akan confirm kena, tetapi harga tak confirm berapa yang kita akan kena. Jikalau gap yang berlaku dekat dalam tu, katakan kita sell, kita tak stop loss, kita buy dekat ni, buy dekat 3020. Tiba-tiba second session dia gap up 3120. So korang akan loss lah 3120. Stop loss wajib kena, memang akan hit terus, tetapi yang membezakannya adalah harga saja tak confirm. Okay. Alright. Jadi untuk buy stop, maksud dia kena tinggi daripada harga semasa. Okay. So tinggi daripada harga semasa sama juga macam stop limit. Untuk kita sell stop, maksud dia harga rendah daripada harga semasa. Okay, kita tengok dekat kalau kita punya position to buy, maksud dia kita punya stop loss adalah sell stop. Kalau position kita sell, stop loss kita adalah set buy stop. Okay. Ini yang masalah selalu yang berlaku dekat trader. Kenapa? Sebab bila dia buy, dia ingatkan stop loss dia buy juga. Itu yang dia tengok, kenapa aku ada 2 lot? Ini bahaya. Jadi macam biasa untuk klien, korang kena tanyalah, kena rajin bertanya sebelum tekan order dahulu. Okay. Sebab kita takut nanti kalau jadi apa-apa korang terkena loss. Itu yang kita nak elakkan. Alright, jom kita tengok macam mana kita nak masukkan stop loss di dalam platform. Right. Okay, untuk QST macam mana kita nak masukkan stop loss? Okay, kita anggap tadi kita dah ada position. So position kita dah ada buy. Okay, so lepas tu kita nak masukkan stop loss kita. Macam mana kita nak masukkan stop loss? Katakan kita dah buy tadi. Jadi kita akan tekan sell ni saja. Okay, dan benda yang paling penting korang tukar pergi stop. Okay, dan macam saya bagi tahu, stop loss adalah kalau kita sell stop ni, maksud dia
harga tu wajib rendah daripada current market price. Okay. Dan kalau saya nak letak stop loss tu, sekarang 4849. Katakan saya nak letak saya punya stop loss tu ni saya nak letak stop loss saya takut harga jatuh sebab saya dah buy. Jadi saya akan letak harga dia dekat 48 ni lah. 48 berapa tadi? 4829 lah. Okay. 4829. Okay. So apa saya akan buat? Saya akan tekan sell stop. Okay. Korang tengok order dia akan queue dekat dalam ni. Okay. Dia akan queuing. Right. Nampak? Order sell stop. Mana sell stop tu? Ni. Order type sell stop dia akan queuing dekat 4829. Okay. Mana dah 4829? Wah ni. Ni 20 tick maksud dia ada proximity dekat dalam ni lah, 20 tick ke bawah. Okay. Ini untuk contoh kalau kita dah ada position buy. Kalau kita ada position sell pula, maksud dia stop loss kita adalah buy. Okay. Kalau kita sell dekat certain price, katakan kita dah sell 4850. Jadi kita takut yang harga tu akan naik. Lepas tu kita tak sempat letak stop loss. So apa kita buat? Tukar juga stop ni. Okay. Kita tukar ke katakan kita dah sell 4850 lah. Jadi kita nak 20 tick higher sebagai kita punya cut loss. Jadi 4870. Okay. Dia kena higher 4870. Lepas tu kita akan klik buy lah. So order tu akan queuing dekat dalam ni. Okay. Dah settle 4870 dekat dalam ni. Dia ada setting lagi. Nanti saya akan tunjukkan last kali macam mana kita nak set benda ni. Alright. Dah settle. Simple je untuk stop loss. Okay. Saya nak bagi tahu dekat korang, stop loss ni memang sangat simple. Tetapi masalah dia dengan trader, benda yang simple ni lah yang diorang tak nak letak. Itu yang saya takut lah. Dekat futures ni, janganlah tak letak stop loss. Kalau tak letak stop loss, dia sekejap je. Dengan keadaan market yang pada tahun ni, pada hujung tahun 2021 ni, boleh kata market memang sangat volatile. Jadi, tolonglah letak stop loss. Okay, memang sangat bahaya kalau tak letak stop loss. Kadang-kadang kita dah tahu kita punya stop loss kat mana, tetapi kita tak nak letak. Macam tu lah. Inilah emosi yang akan berlaku. Right, jom. Tengok lagi satu. Sekarang ni kita nak tengok bahagian take profit pula. Okay, right. Bahagian take profit ni, dia kata simple juga. Untuk take profit, korang kena ingat je satu benda. Untuk take profit, kalau korang dah buy, maksud dia kita nak letak profit tu adalah melalui sell limit lah. Okay. Jadi kalau kita dah sell, kita punya take profit adalah buy limit. Macam tu je. Memang simple. Okay. Jom kita tengok macam mana kita nak masukkan di dalam platform. Sama juga. Katakan CPO pada waktu tu kita dah buy. Okay. So kita nak take profit. So, masa kita nak take profit, kita tekan sell limit lah. Okay. Pas kita tekan sell limit, kita tengok berapa harga yang kita nak letak. Katakan kita buy dekat 4849. Lepas tu kita nak ambil 40 tick sebagai TP lah. So, maksud dia saya akan sell dekat 4889 lah. Okay. So, sell limit. Sell limit, dia tu akan queuing lah dekat dalam ni. Okay. Right. Okay, katakan untuk contoh sell pula. Katakan kita dah sell. Selepas kita dah sell, kita expect harga tu akan jatuh lah. Jadi kita pun nak letak TP lah dekat sekian-sekian. Okay. Jadi apa kita buat? Kita tekan buy je dekat dalam ni. Lepas korang dah tekan buy, okay, korang tukar je harga. Katakan korang sell 4849 dan korang nak letak TP dekat 4809 4809 katakan. Jadi terus limit dia sebab sistem default limit. Korang just tukar harga je lepas tu buy. Okay. Dah settle. Inilah salah satu contoh dia macam mana kita nak letak take profit ataupun stop loss. Okay. Dah settle. Bahagian take profit. Okay. Bahagian take profit dah settle. Kita tengok pula ada satu benda lagi. Saya nak explain sedikit tentang order ni. Order validity semua tu. Okay. So untuk validity, sekarang ni kita tengok je dekat dalam ni. Okay. Tentang validity order, ada satu benda yang sangat penting yang korang perlu tahu. Okay. Benda yang paling penting tu adalah ni, dekat lifetime. Di dalam lifetime ni, kalau korang tengok, dia ada macam-macam jenis. Tetapi untuk korang, saya bagi tahu benda yang paling penting korang yang hanya perlu pakai. Sistem, bila korang buka, dia default day. Day maksud dia hari ni masuk. Kalau order tak kena, sistem akan reject.
Sistem akan buang order tu daripada sistem, maksud dia akan buang lah order tu. Okey, kalau tak kena okey, bukan maksud dia order tu akan bawa sampai hari esok. Okey. Dan yang kedua kita ada GTC. GTC ni apa? GTC ni maksud dia good till cancel. Okay? Good till cancel maksud dia sampailah order tu expire. Kalau bulan Februari 22 ni maksud dia akan expire pada 15 Februari pada tahun depan. Okay? 2022. Jadi korang just letak GTC je. Okay? Letak GTC. Maksud dia bila korang letak GTC, order tu akan remain di dalam sistem sampailah kontrak Februari expire. Okay? Right, lepas tu kita ada GTD pula. Okay, GTD ni maksud dia sama. Dia saham. Dia lebih kurang sama macam saham. Bila korang tukar GTD je, lepas tu korang tick je dekat apa ni? Dekat calendar ni. Lepas tu korang set lah bila korang nak order tu remain dalam sistem sehingga pada 27 Disember sampai 27 Disember. So bila korang klik GTD dia akan queue lah. Order ni akan queue di dalam sistem hingga 27 Disember. Okay? Macam tu lah. Tapi dalam features ni amat jarang orang gunakan GTD. Sebab apa? Sebab features dia ada limited time ataupun ada expiry date. Jadi lebih memadai kalau korang gunakan GTC ataupun day order sahaja. Okay? Ini je. Dah settle. Okay? Dua benda ni je yang korang perlu tahu. Day, GTC dengan GTD lah. Okay? FAK, FOK, OPG. CLS ni tak berapa penting. Ini yang saya nak bagi tahu. Alright? Dah. Settle. Okay? Alright. Sekarang ni, saya nak tunjukkan satu contoh lagi. So, satu contoh untuk order. Okay? Right. Untuk order, katakan pada waktu tu, dia ada satu benda yang kita panggil sebagai OCO. Okay? So, OCO ni apa benda? So, OCO ni maksud dia ada dua order yang kita akan masukkan di dalam. Serentak. Okay? So, OCO tu adalah one cancel order. Dan kita queue order serentak, take profit dengan stop loss. Okay? Maksud dia ada dua order yang kita akan queue serentak. Okay? Dan apabila salah satu order ni tercetus ataupun order tu hit dan satu order yang tak kena tu akan auto cancel daripada sistem. Alright? Secara automatik. Contoh, katakan kita letak TP dengan SL serentak dan TP kita kena. Alright, selepas TP kita kena, so nanti kita punya stop loss tu akan auto cancel di dalam sistem. Dan untuk stop loss pula, untuk OCO, kalau kena stop loss, TP kita pula akan auto cancel di dalam sistem juga. Okay, maksudnya benda ni mudah. Alright, memang mudah dan dia memang sangat bagus order ni yang saya boleh bagi tahu. Right, jom kita tengok dulu macam mana kita nak ni. Nak tengok OCO. Macam mana kita nak queue OCO dia simple je Okay, sekarang ni kita anggap yang kita dah ada position buy Katakan kita dah ada position buy tadi. Okay, saya tunjuk satu contoh dulu Saya terus buy market lah. Katakan saya menggelabah nak masuk. Saya terus tekan buy. Lepas tu saya tukar MKT buy ZAS. Okay, entry saya kena. So, saya dah ada buy CPO satu lot dekat 4876. Okay, dan 4876 position saya tadi dan saya nak letak OCO order. Macam mana nak letak OCO order? OCO order di dalam QST cara yang saya pakai salah satu dia macam ni Korang pergi dekat ni MPCG dekat charting Dekat charting ni memang dia auto default untuk bulan yang ketiga Right, kalau dia bukan bulan yang ketiga, korang buka dekat dalam ni change instrument dan untuk kod CPO adalah MPC MPC lepas tu tengok bulan apa? Bulan Februari pada tahun 2022. Dia akan keluarlah auto untuk bulan MPCG So dalam UST ni tak ada choice, kita perlu tahulah bulan dia. Tapi bulan tu pun ada je dekat dalam katakan tadi kita dah buy. Lepas tu saya nak letak OCO. Macam mana nak queue OCO? One cancel ada. Dia simple je. Korang tengok dekat charting ni. Okay, saya besarkan dulu dekat charting dia ni. Okay. So dalam charting ni saya nak queue OCO melalui charting ni saja. Okay. Korang tengok dekat sebelah kanan ni tengok anak panah ni. Okay. Lepas tu saya right click je. Okay, sekali lagi. Pergi dekat ni, dekat charting sebelah kanan yang bahagian kosong ni, saya akan right click. Selepas saya right click, sebenarnya korang boleh queue order melalui platform je. Kalau korang nak tukar harga yang tadi pun korang boleh tukar melalui dalam ni lah. Okay.
Macam tu je. Kalau tak silap saya pun order ni lama tak pakai Okay, tak apa, kita tengok OCO dulu. Right click, pergi dekat contingency. Bila korang pergi contingency, korang akan nampak macam-macam order, okay? Tetapi benda yang paling penting korang cari je contingency OCO. Mana OCO? OCO. Dah. New synthetic OCO, stop loss or profitable. Okay? Macam mana nak Q ni? Dia senang je. Dia sekarang ni untuk OCO dia ada dua button dua button dia panggil. Okay? So, OCO ni masa kita nak masuk, kita dah ada position tadi. Buy berapa tadi? Kalau saya tak silap 4 berapa dah? Saya pun tak ingat 4879 kita dah buy, okey. Jadi sekarang kita nak set stop loss. Tengok dekat dalam ni dia ada stop or reverse offset. Offset lah, okey. Dia ada offset ataupun stop price, okey. Untuk stop price ni maksud dia korang queue harga manually. Katakan pada waktu tu korang dah letak stop loss korang, sebab korang dah buy kan. Jadi stop loss adalah sell apa dekat bawah. Jadi kita nak letak harga manually ataupun kita nak letak dekat stop offset. Offset ni maksud dia based on tick So dia based on tick. Kalau korang nak letak based on 20 tick ataupun 25 tick, just queue tick je. Tetapi bila korang letak stop price, maksud dia korang kena queue manually lah. Dah sell 48 berapa tadi 4879 kalau tak silap Saya pun tak ingat berapa tadi. Jadi maksud dia kita nak letak stop loss dekat harga manually lah 48, jadi kita nak queue 48 berapa tadi 4809 lah contoh dia ini sebagai kita punya stop price. Okay, right. Lepas tu kita tengok bahagian profitable pula. Okay, bahagian profitable sama juga, dia ada limit price dengan limit offset. Kalau limit price sebab kita 4879, so kita nak queue dekat 5000 lah contoh dia so kita masukkan manually. Tetapi kalau kita nak letak based on petik je, korang boleh tukar je based on tick ni. Naik jatuh ke bawah. So harga tu nanti dia akan auto lah Right. Dah settle benda ni, katakan dah buy. Ni untuk profit Lepas tu kita akan klik OK lah. Ni, okay. Bila dah klik OK, dia akan keluar dekat dalam. Tapi disebabkan automatic pasal dia bagi tahu tadi Sabtu Ahad ni cuti, so saya tak boleh tunjukkan lah dekat korang. Tapi nanti korang akan nampak order tu dekat dalam ni So order tu dia keluar tadi apa OCO jap saya tengok jap. OCO, stop offset, bla bla bla, TP, bla bla bla. Okay. Bila klik OK, your account is set to log out automatically over the weekend. The contingency cannot be defined before 11. Ni dia maksud dia kena market tu wajib open lah baru order tu boleh queuing tapi ini salah satu cara dia yang saya nak tunjukkan ke korang macam mana nak queue dekat OCO order. Okay, katakan masa tu korang dah buy, OCO korang adalah sell kalau korang dah buy, OCO adalah sell. Okay, tukar dulu sini pergi sell. Okay, jikalau korang punya position sell, jadi OCO korang nanti dekat dalam ni adalah sell. Okay, bila kalau korang buy, OCO adalah sell. Kalau korang sell, OCO korang adalah buy. Okay, macam tu. Itu je. Ingat je, kena balas semula lah. Sebab CBO ni bukan boleh masuk melalui dua cara. Kita boleh buy ataupun kita boleh sell dulu. So kalau kita sell, maksudnya kita kena buy dahulu. Kita kena buy untuk OCO. Dan kalau kita sell, maksudnya kita kena kalau kita sell, buy OCO. Kalau kita buy, OCO kita adalah sell. Okay, itu je. Simple. Alright. Satu lagi, dia sebenarnya macam-macam cara yang masuk. Dia ada iceberg, ada scale in, time entry. Okay, tapi yang paling penting yang salah satu yang saya rasa saya wajib bagi tahu korang OCO ni, ini je OCO yang paling penting untuk korang gunakan. Okay, yang lain tak berapa penting. Okay, OCO je penting. Itu yang saya boleh bagi tahu lah. Alright. Okay. Sekarang ni kita tengok dekat last slide Dekat last slide. Macam mana kita nak delete order? So kalau kita nak delete order, maksudnya kita nak buang order yang kita dah queuing tadi itulah. Okay. So masa kita nak delete kita punya order macam ni je. Okay. Dia ada macam-macam cara. Dia ada tanda X dekat dalam ni korang klik je tanda X kecil ni. Dia akan tanya, are you sure you want to cancel order? Buy 5 bla bla bla. Okay. Lepas tu korang tick yes, order tu akan hilang daripada dalam ni. Okay. Okay, ada satu lagi. Kalau korang nak buang, macam katakanlah masa korang dah queue terlalu banyak dekat dalam tu. Jadi apa korang buat? Korang boleh select je order tu. Okay. Macam saya ni, saya tekan shift dekat keyboard korang tu. Shift. Okay. Tick dulu dekat atas ni, shift semua. Lepas tu cancel lah. Okay. Itu salah satu cara dia.
Satu lagi. Okey, satu lagi. Untuk kita delete order, korang boleh tukar right click sini ataupun cancel lah. Macam tu je cara dia nak buat. Tapi bagi saya yang mudah adalah tekan X ni saja. Alright. Dan benda yang paling penting satu lagi, kita tengok dekat dalam, kita right click lah. So bila kita right click, kita tengok order. Kalau kita nak cancel, cancel je lah. Okay. Tekan. Masa tu kita nak cancel, lepas tu kita nak tukar harga. Masa ni dalam ni kita punya apa? Apa ni nama dia? Kita nak tukar harga. Kita punya stop loss 4870, kita nak tukar lah. Katakan kita nak tukar pergi 4880 . So kita just mainkan anak panah ni saja. Okay. So nanti order akan tukar lah. Dia tukar pergi buy stop limit daripada 70 tadi, dia tukar ke 80. Okay. Macam itulah contoh dia. Right. Lepas tu kalau korang rasa macam lama sangat lah tunggu, lepas tu nak cancel market lah. Dia akan ni lah, dia cancel, lepas tu dia replace market, ZAS, order akan hit immediately dan dia akan masuk ke kanan ni. Okay. Dia akan keluar confirmation lah. Right. Inilah salah satu cara dia yang mudah untuk kita gunakan QST. QST memang mudah, itu yang saya boleh bagi tahu, dan dia agak ringan lah bila kita compare dengan platform yang lain. Okay. Dan satu lagi, okay, ini dah settle. Saya rasa untuk cara nak masuk order dah settle. Memang simple je. Itu saya nak tunjukkan lah di dalam platform ni. Apa lagi benda yang paling penting korang perlu tahu dalam ni. So yang pertama, benda yang paling penting adalah account information. So di dalam account information ni, dia akan bagi tahulah korang punya client code dengan nama. Right. Lepas tu korang boleh tukar korang punya balance dekat dalam ni ke USD. Ataupun ada orang Mexico dekat dalam nak tukar pergi Mexico lah. Okay. Ataupun ada orang nak tukar pergi ringgit. Kita orang Malaysia, of course kita akan gunakan ringgit untuk mempermudahkan kita. Melainkan kalau korang masuk US product, kalau korang masuk US product, tak nak korang kena tukar pergi US dollar lah, sebab kita nak tahu berapa US dollar yang ada yang tengah ni. Okay, yang tengah apa? Yang korang tengah profit pada waktu tu. Okay, just tukar je. Masa Malaysian market tengah open, pakai MYR ataupun ringgit Malaysia. Okay. Bila market Malaysia tutup, terus tukar pergi USD lah. Okay. Alright. Lepas tu dia akan bagi tahulah start of day balance berapa, current account balance korang berapa pada waktu ni. Lepas tu equity korang, current market berapa. Lepas tu purchasing power lebih-lebih lah. Tapi benda yang paling penting korang perlu tahu ni je. Yang korang perlu tahu, open trade equities. Okay. Yang maksud dia korang punya loss lah. Lepas tu net liquidation dengan berapa initial margin yang kena charge kat dalam. Okay. Right. Ini je. Dalam ni dia akan bagi tahu berapa total profit, berapa total loss korang lah. Okay. Right. Lepas tu kita tengok dekat ladder pula. Right. Ladder ni boleh kata function yang sama ada di dalam JTrader dahulu. Okay. So dalam JTrader dia ada bagi tahulah pasal ni. Pasal apa? Cara kita nak masuk order dengan lebih mudah lah. Ini especially untuk trader yang ada big volume. Kalau dia ada big volume, of course dia nak gunakan benda ni. Okay. Macam contoh dia contoh dia simple je. Bid dia daripada kiri ni dia jatuh ke bawah. Lepas daripada as ni, daripada harga atas dia akan naik, daripada harga rendah dia akan naik ke atas pula. Okay. Katakan pada waktu tu kita nak buy. Kalau korang nak buy, korang tengok je dekat bid ni, bid dengan as size ni. Korang klik je. Kalau tengok dekat harga yang color biru ni, dia ada background biru ni ke atas, maksudnya ini bid and offer lah, 4949. Katakan pada waktu tu kita nak buy. Okay, cara nak masuk order lah. Kalau korang nak buy, normal klik je. Okay. So bila normal klik normal klik, dia akan terus ambil market lah. Okay. Dia akan terus ambil market. Lepas tu buy je market. Memang mudah lah kalau korang gunakan function ni. Okay. Kalau korang nak letak stop loss pula, katakan korang dah buy, korang nak letak stop loss, maksud dia dekat sebelah kanan ni, dekat as ni, korang klik dekat harga mana korang nak. 4865, korang right click je. Ni. Bukan, ini untuk market. Minta maaf. Kalau korang nak letak stop loss tu, ni. Okay. Katakan korang nak letak stop loss 4868 sebab tadi dah buy sini kan. Katakan korang dah buy lah. Okay, lepas tu korang nak TP. Kita bagi contoh TP dulu. Bila korang TP je, okay, korang tukar dulu pergi limit. Lepas tu letak harga yang ada dekat dalam tu. Okay. So maksud dia akan follow dekat harga. Dia follow. Rasa tak follow lah. Okay. Dia tak follow. So maksud dia benda ni dia hanya sesuai untuk market lah. Okay. Ni untuk market lah. Bila korang nak buy market, korang klik je dekat dalam ni. Okay. Dia mempermudahkan kita lah. Katakan kita nak tutup semua position. Maksud dia kita terus flat market je lah. Klik je flat market untuk trader yang banyak ni yang banyak volume. Dia pun pening mana nak tengok. Dia flat je market terus. Maksud dia saya ada kuantiti ni lah. Saya ada kuantiti 9 lot tengah buy kan. Saya tekan ke sell dia, ZAS semua akan tutup terus. Okay. Dia akan bagi tahu lah
apa order yang kena pada waktu tu. Okay, 4836 bla bla bla. Semualah harga dia. Okay, so bila saya tengok dekat akaun ni tadi, akaun information saya dah habis lah. Maksudnya saya tengah rugi 2000 lebih lah. 2500 pada waktu tu. Okay, inilah contoh dia kalau nak gunakan ladder. Okay, so yang ladder ni insyaAllah saya akan buat cari lagi macam-macam cara dia lah. Macam mana nak guna benda ni. Sebab ni macam ni buy limit. Kalau saya nak buy limit, tag dekat sini je. Okay, dia akan tetap market lah. Kalau kita ubah harga pun sama juga dia keluar market. Right click market. Sama juga dia keluar market juga. Oh tak. Kalau saya nak buy ni okay. Katakan kalau saya nak buy harga 4846, saya klik je 4846. Oh tak. Dekat bawah ni 4836. Okay. Oh tak jugalah. Oh dia akan keluar buy market jugalah. Tapi tadi macam ada 4836. Oh rasanya ni kot. Buy limit. Sini buy limit Okay, klik sini dulu, dia akan keluar limit. Okay, dia macam ni. First kali apa yang korang nak buat? Katakan kalau korang nak buy market, korang klik dulu sini Okay, dah dia sistem ni akan auto detect market lah. Bila korang klik mana-mana pun dia akan keluar market dekat dalam ni. Ni contoh dia, right? Tapi bila korang klik buy limit, maksud dia akan keluar limit lah dekat dalam. Okay? Ni limit, nampak? Dia limit dan limit. Okay? Tapi bila korang nak sell limit pula, bila sell limit, okay? Rasanya dekat bawah ni kot. Kalau kau nak sell limit tengok. Ni sell stop pula. Ni sell market. Okey lah. Saya rasa ni kot. Dia memang auto lah. Untuk yang ada color ni je yang akan keluar ni. Kalau korang nak buy market ataupun buy limit macam tu. Tapi tak apalah. InsyaAllah nanti saya akan cuba study lagi platform ni. Kita akan tengok nantilah macam mana. Right? Macam mana nak key order ni. Okay? Sebab dia menarik pasal kita ada banyak function order. Bila korang gunakan order ni, saya bagi tahu, yang best dia, korang tekan je order type. Untuk QST ni saya suka sebab seriously banyak sangat order function dia. Okay? Macam contoh pagi kita nak masuk order, kita tak boleh buy market. So kita akan letak MOO je. Dah settle. Okay? Market open, dia akan auto grab lah. Okay? Saya nak tutup market kan, katakan kita sibuk, lepas tu bagi tahu kita apalah, lepas market tutup nanti aku nak tutup position, tapi kita tak nak letak ni, kita tak nak ubah-ubah harga kan, kita terus letak je dekat MOC. Okay, dekat MOC dia akan keluar lah 5 minit sebelum market tutup kot, dia akan tolong tutup kita punya position. Okay, ni yang best pasal QST. Lepas tu dia banyak lah, ada Funari, market limit, TAS, CAB, OBOC, SEOL, bla bla bla, banyak seriously. OBA, market if touch, market touch je ZAS dia akan terus ambil. Ini pun boleh guna juga. Rasanya ada iceberg kot, tak ada iceberg dengan ghost order, dua benda yang bagus. Pasal bila korang queue order, korang tak nak orang lain nampak, so korang akan gunakan function ghost order. So ghost order dia queue je. Tu yang kadang-kadang korang tengok queuing order dekat dalam ni, dalam tu ada 50 lot je, kenapa boleh hit 1000 lot? Ada function, ada ghost order dekat dalam yang orang tak boleh tengok. Sebab kalau korang nampak, korang akan panik. Korang pun akan study based on based on queuing order lah pula. Okay, so itu yang agak bahaya, right? Itu je yang paling penting lah di dalam ni. Dan dia sebenarnya banyak sangat function kat dalam. Memang banyak tiket yang korang boleh lah. Ni cancel all working order kan. Ni saya ada queuing order kan. Saya cancel all. ZAS dia akan terus auto cancel. Okay. Ini yang best lah pasal benda ni. Contingent order editor lah, dia best lah benda ni. Memang okay, bagi saya okay, sebab order dia tu bagus. Tapi keburukan dia keburukan pasal platform ni lah yang saya boleh bagi tahu. Keburukan tentang platform ni satu je. Order OCO yang korang masuk ataupun order contingency, order yang selain yang keluar daripada Bursa Malaysia, order tu korang, maksud dia bila korang queue korang kena ni, komputer kena maintain open je. Sebab ini boleh kata client server side. Client side lah punya order server tu. Once kalau client log out daripada sistem, okay, dia log out je, lepas tu apa akan berlaku? Order korang queuing OCO tu pun akan auto delete. Okay, bila korang login semula, baru dia akan queue semula. Okay, dan order ni hanya ada di dalam desktop sahaja. Dia tak ada di dalam mobile. Maksud dia dekat mobile hanya order basic saja. Buy, sell, stop limit yang ada daripada Bursa Malaysia. Itu order basic yang saya boleh bagi tahu. Dan untuk order pelik-pelik ni, maksud dia korang kena guna desktop lah. Itu yang saya boleh bagi tahu. Okay, right? Itu je setakat ni. Dan untuk kalau korang rasa benda ni membantu, okay, ajak kawan-kawan yang lain.
Pergi ajak orang semua untuk tengok video ni. Okay? Sebab kena ingat satu benda, start daripada berapa hari bulan start daripada 6 Disember. 6 Disember pada 2 minggu nanti 6 Disember CPO dah start global market pula. Dia dah start night shift night market. Jadi daripada night market tu ataupun T+1 session tu, apa benda yang paling penting korang perlu tahu, sebab half margin dia tak, AES tak support untuk half margin untuk night trading hanya CQG dengan QST yang RHB offer saja yang support. Jadi korang boleh consider untuk pakai platform ni. Ini reason dia kenapa saya dah start tunjukkan macam mana kita buat ni lah, nak gunakan platform ni sebab bagi saya bagus juga platform ni, memang ringan lah compare dengan yang lain. Okay, ini based on apa pendapat saya lah. Right, itu je setakat ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang lain. Dan upon request lah, especially untuk klien. Kalau korang nak benda-benda yang ni, order-order yang pelik-pelik kat dalam ni, boleh bagi tahu, saya akan expand kemudian. Okay, itu je setakat ni. Terima kasih dan Assalamualaikum.